Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut, boleh layari link yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi dalam segmen SME Show Off. Perusahaan kecil dan sederhana antara perusahaan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menyedari kepentingan ini, Minggu PKS dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan bagi mempromosikan produk, perkhidmatan dari pelbagai industri. Jadi pada minggu ini adalah minggu terakhir Minggu PKS melakukan tirainya. Jadi saya ingin mengucapkan dan kru production mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan program SME Show Off ini. Jadi pada hari ini bersama saya, saya ada tetamu khas dalam talian iaitu Encik Brandon Kong daripada Antares Ventures Sudan Berhad. Selamat datang Encik Brandon. Selamat petang, selamat datang. Terima kasih diucapkan kerana sudi bersama kami dalam program SME Show Off pada kali ini. Jadi sebelum saya mulakan, untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program yang anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Mitrex Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak, SME Corporation Malaysia dan Serba Dinamik Sdn Berhad. Dan sebelum saya mulakan, saya mohon kepada penonton yang sedang menonton untuk sharekan video ini kepada semua. Kan kalau nak komen macam biasa, komen. Kongsikan pandangan dan pendapat dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Selain itu juga, kita dapat memupuk semangat keusahawanan bersama-sama. Kerana tanpa anda, siapalah mereka? Bertemakan mula berdikit, azam melangit. Kemungkinan anda adalah salah satu daripada penggiat aktif industri PKS tempatan pada masa depan, insya-Allah, dan menjadi pemangkin kepada pembentukan masa depan negara. Support lokal, support PKS. Jadi Encik Brandon, kita pergi pada Encik Brandon.
Ceritakan sikit tentang latar belakang, your background, antara Ventures dengan Berhad. Silakan. Okey, pada mulanya saya dalam bidang perubatan. So, dekat 14 tahun saya ceburi bidang perubatan. After that, bila saya Perubatan, saya sangat terkejut. Okey, silakan teruskan. So, bila saya balik ke Kuching, Sarawak pada tahun 2015, saya nampak Sarawak banyak beras yang istimewa, ya, macam beras Vario, beras yang ungu, beras hitam, beras merah. Tapi pengeluaran beras istimewa macam ini semakin merosot setiap tahun kerana banyaknya beras import yang murah. So, petani-petani di Sarawak susah nak dapat rezeki. So, ada satu niat nak membantu petani sawah di Sarawak yang ceburi dalam pertanian padi dan beras istimewa macam ni. So pada mulanya saya cuma collect from the farmer dan bantu mereka jual. So saya beli beras padi mereka, saya buat packaging. Saya letakkan label, so saya bantu petani-petani jual di supermarket. So slowly saya dapat market yang bagus lah. So semakin ramai consumer atau pembeli, mereka minat dengan beras ini. So slowly saya bekerja sama dengan lebih banyak petani. Saya menggalakkan mereka untuk tanam padi yang istimewa ini. So saya akan garantikan balik kepada petani. So lebih kurang 4 tahun saya ceburi bidang ini. So sekarang saya punya beras ekspor ke Semenanjung, dan dalam tahun ini saya pun sudah dapat lesen ekspor. So saya ada planning nak ekspor pergi Singapura. Ya. Alright, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Sedikit perkongsian yang diceritakan oleh Mr. Brandon. Jadi soalan yang pertama yang saya nak tanya lah. Okey, saya lihat perniagaan ini adalah antara perniagaan yang berkonsepkan lebih kepada komuniti, yang melibatkan peladang-peladang atau petani-petani luar, atau tempatan khususnya, petani Sarawak khususnya. Jadi apakah, saya nak tahulah, apakah visi Antares Ventures sebenarnya? Boleh kongsikan bersama kita. Silakan. So visi kami kan jika kamu perasan di Sarawak ini adalah antara beberapa kawasan di dunia ini yang ada hasil beras yang istimewa macam ni. So jarang you nampak tempat lain yang banyak jenis beras istimewa yang berwarna-warni, yang berkhasiat yang istimewa. So, yang beras di Sarawak ada banyak tanah tinggi macam Vario, Bakalan, lebih kurang 1,000 meter di paras laut. Mereka tanam padi dengan cara yang tradisional, dengan cara yang natural. So kebau masih dipakai untuk kawal rumput, untuk membajak macam tu. Bila mereka potong padi kan, mereka potong dengan secara gotong royong. Tapi tradisi ini semakin kurang. Yang generasi muda mereka sudah tak minat untuk tanam padi. Yang tinggal yang tanam padi golongan yang senior citizen lah, yang tua-tua, yang senior. Saya nampak ada problem jika kita tidak bantu golongan petani ini, kita menggalakkan golongan muda untuk menceburi bidang ini, yang jenis beras istimewa ini mungkin satu hari akan hilang di tanah Sarawak. So misi kami adalah to create a sustainable agriculture, untuk continue the traditional planting, jadi planting. So, kami nak kekalkan pengeluaran padi beras istimewa ini di Sarawak. So dengan
dengan satu objektif yang nak bantu petani untuk meningkatkan rezeki atau income petani, untuk menggalakkan golongan muda untuk menceburi bidang ini. So, dengan harap beras istimewa ini dapat dikembangkan di pasaran bukan saja di lokal, di international juga. Ya, terima kasih. Jadi, saya lihat syarikat ini company sangat menarik. Produk-produk dia antaranya yang menarik lah sebab memang terdapat pelbagai produk jenis beras yang dulunya saya duduk di Semenanjung dan saya tak tahu banyak rupanya jenis beras yang ada dekat Malaysia ni sebenarnya. And then sebab itulah saya sangat appreciate ataupun hargailah usaha untuk memperkenalkan beras-beras yang berkualiti, yang unik yang ada di Malaysia ini, terutamanya beras-beras macam beras Bario, beras-beras yang ada di kawasan tanah tinggi dan sebagainya. Jadi soalan saya, boleh kongsikan kepada kita semua dan juga kepada penonton bagaimana penghasilan produk antara, tadi dah diceritakan tapi saya nak tahu lebih dalam detail sikit, bagaimana proses penghasilan produk antara Ventures dan Berhad ini dari aspek kilang dan juga tanahnya. Okey, silakan. Serta di Sarawak ada kurang lebih 200 jenis variety beras yang istimewa. Di setiap tahun mereka ada beras mereka yang mereka simpan dan di for generation. For example, yang community Iban, mereka dari Iban di kawasan yang lain macam Sri Aman, Betong, mereka pun ada jenis beras padi mereka yang unik untuk kawasan itu dan kaum itu. Yang kaum Bidayu, mereka pun ada padi bukit yang mereka benih simpan atau di pass down generasi. Orang Ulu macam orang kaum Kelabit di Tanah Tinggi Bario, Lun Bawang di Paklalan, mereka ada benih mereka tu. So kebanyakan beras tradisional Sarawak ini mereka perlu 6 bulan untuk menanam. So saya ceritakan proses penanaman di tanah tinggi di Sarawak. So, sebelum musim tanam, kebau akan dilepaskan di dalam sawah. So kebau tu akan makan rumput, akan membacak, sediakan tanah tu supaya dia lebih bila masanya untuk tanam, mereka akan buat nursery dan mereka akan tanam secara gotong royong. Semua kawan-kawan atau saudara mara mereka akan masuk ke sawah untuk tanam padi. Pada masa yang sama, kebau akan dikeluarkanlah kalau keluar di sawah. So lepas tanam, mereka kurang lebih 4-5 bulan untuk jaga sawah mereka sampai sawah sudah masak. Sekali lagi mereka akan padi ini secara ramai-ramai, so pakai sabit lagi untuk padi ini. So dalam proses mereka tak masukkan racun, mereka tak masukkan bahan kimia, bajak kimia itu, cuma everything is natural. So selepas mereka so after they harvest, potong padi, mereka akan bersihkan padi itu, buangkan yang straw atau daun yang ekstra, mereka akan keringkan di bawah matahari. So jika cuaca yang okey, lebih kurang 2 hari mereka akan keringkan padi. So padi ini selalunya saya akan suruh petani untuk dikisarkan di rumah masing-masing karena logistik tanah tinggi dia jauhkan. So perlu masa yang panjang untuk dibawa dengan kos yang tinggi lagi. So, saya akan petani akan kisarkan padi itu, dapatkan beras dipackkan dalam buni, so akan dihantar turun ke Kuching. So dalam perjalanan dari Bario turun ke Miri perlu lebih kurang 13 sampai 14 jam dengan jalan balak
So setiap kali mereka cuma dapat bawa 1,5 ton pakai single cab. Wow. Bawa beras tu dari Bario sampai ke Miri. So dari Miri lagi kena pindahkan beras tu ke satu logistik company lagi. Juga lebih kurang ke 12-13 jam untuk turun ke Kuching. Nak So, keluar daripada Bario saya, ke Kuching mengambil masa yang lama, and then nak pergi ke Kuching tu mengambil masa yang lama. Wow. Okey. Lagi teruskan. So, bila beras tu sampai, saya akan buat processing di kilang saya, buat cleaning semua tu. Sebelum kami letakkan dalam 1 kilo plastik bag dan di vacuumkan. Mengapa kami di vacuumkan? Karena untuk menjaga kesedarannya, untuk elakkan ada jangkitan kutu ke atau lain. Jika kami vacuum packkan beras, dia boleh tahan sampai 2 tahun jika disimpan dalam keadaan bagus. So, beras dari tanah ini, jika tempat lain macam di Butong, beras bajong ungu tu, so kami akan hantar lori kami pergi ke kampung untuk kumpulkan padi. So, kami akan beli terus pada petani, kami akan bayar terus, selepas bawa balik kami akan buat milling atau kisaran di kilang kami sebelum kami pack. So beras ini yang kami sudah pack, kami akan edarkan ke supermarket untuk jual. Ini prosesnya yang kami buat di sini. Baik, sangat jelas dan detail apa yang dikongsikan oleh Encik Brandon, proses saja. Dan juga saya nak tahu yang segi macam perniagaan ini melibatkan ramai petani-petani yang ada di pedalaman. Bagaimana penerimaan mereka? Macam mana feedback mereka? Macam mana Encik Brandon berusaha dengan mereka? Boleh kongsikan? Okey, silakan. Dalam perusahaan padi ini memang bukan satu kerja yang senang. So, setiap petani cuma ada satu plot tanah yang tak berapa besar, so, ada yang kurang daripada 1 ekar, ada yang lebih daripada 2 ekar. So kerana luasannya yang kecil ini, kos pengeluarannya tinggi. So walaupun kami sudah offer dengan harga yang tinggi untuk beli balik pengeluaran mereka kan, tapi susah juga untuk mereka dapat satu income yang stabil karena kos pengeluaran tinggi, pengeluaran mereka tak banyak walaupun saya beli dengan harga yang bagus, tapi masih lagi tidak mencukupi mereka menampung kehidupan mereka lah. So dengan itu masalah yang saya alami sekarang, market memang saya sudah dapat wujudkan satu permintaan daripada konsumen. Tapi yang ke petani yang sudah semakin tua, mereka nak meningkatkan pengeluaran tu. Masalah pengeluaran. Okey. Ya, pengeluaran Ya, masalah. ada petani yang sudah 3-4 musim minta mereka cuma petani mungkin dapat keluarkan 500 kilo atau 1 ton. So, yang the next season saya minta you boleh keluar 2 ton, 3 ton. Tapi tiap-tiap tahun masih yang sama 500 kilo. Pasti. Mereka tetap tak dapat lagi nak keluarkan lebih banyak kerana mereka semakin tua. Ya. Kemudahan pun tak berapa bagus. Kadang-kadang ada masalah pest atau ada pest rosak. Mereka ada masalah perosak atau cuaca yang tak bagus, mungkin banyak air ke atau kemarau ke, itu akan affect dia produce juga lah. Itulah masalah-masalah dalam pertanian padi lah. Jadi saya tanya yang terlibat petani, anggaran kasar berapa orang yang terlibat yang dalam pengeluaran? Yang under saya punya program, saya lebih kurang pun ada
antara 300 sampai 400 petani. 300 hingga 400 petani. Ya, di banyak. seluruh ya. Dan macam mana Encik Brandon So, menggalakkan mereka untuk join Brandon punya program? Macam mana? Apa program yang Encik Brandon tawarkan? Okay, program yang saya bagi, so first saya akan bagi satu guarantee buyback. So jika petani dapat tanam, saya akan beli semua hasil pengeluaran mereka. Itu satu. Kedua, saya pun bantu petani untuk dapatkan subsidi padi yang didapatkan oleh Penas lah. So setiap petani yang jual padi mereka dapat 36 sen dari kerajaan padi. So itu yang saya bantu mereka untuk dapatkan subsidi. Okey, jadi di sini apa tu saya lihat saya tengok Encik Brandon buat program yang diceritakan tadi tu banyak membantu petani sebenarnya. Okey, jadi saya nak tahulah apa tu antara program sepanjang Encik Brandon menjalankan bisnes ni, ada tak agensi kerajaan yang membantu? Sebab saya tak tahu macam mana tu. Tanaman padi ni apa agensi yang terlibat dalam membantu bisnes perniagaan Brandon? Sila kongsikan. So ada beberapa tempat yang Jabatan Pertanian pun ada bantulah. So, Jabatan Pertanian melalui PPK itu Persatuan Peladang Kawasan. So, yang PPK ini pun ada bantu petani. Tapi setakat ini tak dapat cover semua tempat. So, ada setengah tempat yang PPK itu lebih aktif, mereka akan minta bajet untuk sediakan mechanization atau ada jentera yang boleh bantu petani. So ada PPK yang minta dryer atau pengering yang boleh bantu petani untuk keringkan padi mereka. So ada PPK yang bagi mudah untuk harvest potong padi pakai jentera. Yang pedalaman tu agak susah sikit lah. Tempat tu agak jauh. Yang highland banyakkan mereka self independent lah. Mereka lebih independent. Okey, jadi berbalik kepada tadi saya difahamkan tadi Encik Brandon nak tunjuk sebab asalnya ramai penonton yang ada di luar sana nak tengok produk produk Antares Ventures. Jadi Encik Brandon boleh tunjukkan slide lah. Sebenarnya dalam slide tu ada gambar-gambar produk. Okey, boleh tunjukkan Encik Brandon. Alright. Okey, di Sarawak salah satu tempat yang terkenal dengan flora fauna dengan budaya yang berbagai. So, di sini pun banyak jenis komuniti atau kaum lokal. Macam ada kaum Melayu, Iban, orang Ulu, itu. So, setiap kaum pun ada padi beras mereka yang istimewa yang diturunkan dengan generasi lah. So di Sarawak mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar beras Bario dari Tanah Tinggi Bario. Bario biasa tu. Beras khas dari kaum Kelabit. Ada beras atau beras siap dari kaum Lun Bawang di Paklaman juga. Beras Unggu, Bajong dari kaum Iban dari kawasan Betong. Sri Aman ada beras Bali, beras Mamut, dan kaum Bidayu ada beras merah dan beras bukit mereka. So beras istimewa ini jika dari segi warna itu semua adalah warna yang natural.
Natural ada kandungannya dipanggil endothymin. Endothymin ini is very rich in antioxidant. So we have some of the university that has done some studies on our Sarawak rice and we found yang beras yang berwarna-warni ini banyak khasiatnya tinggi dan antioksidannya yang tinggi. So di Adakah Sarawak, kadar, Mr. Bennett, sorry stop you. Adakah ada perbezaan beras bukit ni berbanding dengan beras biasa yang kita tahu, kuman beras? Apa khasiat dia? Ada perbezaan? Apa keistimewaan dia? Boleh kongsikan sikit sebelum pergi ke tempat lain. okay. Kebanyakan beras Sarawak ni dia perlukan masa yang panjang untuk dihasilkan. So beras yang modern yang dikeluarkan dari lab lah, dari yang kacukan atau yang modern variety ni, mereka cuma perlu antara 90 hari sampai 1 hari, 100 hari untuk dikeluarkan. Tapi beras Sarawak perlu 4-5 bulan. So jika kita tengok dari segi sains kan, satu padi itu perlu masa yang lama untuk dikeluarkan. Mereka akan dapatkan banyak khasiat, tersimpan banyak khasiat di beras itu. Lagipun you tengok di kawasan tanah tinggi di Sarawak, cara petani yang tanam padi sini secara natural. Yang jenis beras mereka tu benih tu dipanggil heirloom. Maksudnya benih heirloom adalah jenis benih yang paling tulen. Padi beras yang paling tulen yang diturunkan turun ke Temurun. dia punya kualiti tidak berubah. For our Sarawak rice passed down for generation sudah berpuluh-puluh tahun, kualiti dia tidak berubah. Jika variety modern yang keluar daripada lab, jika dia tanam 2-3 musim, kualiti akan berubah. Jika yang beras yang 3-4 musim dia tanam, dia akan kehilangan dia punya aroma. Tapi yang beras istimewa di pass down for generation, kualitinya tidak berubah kerana dia adalah jenis padi beras yang paling tulen lah. So, dan satu lagi ada tambahan, kalau ada orang cakap, Mr. Brandon, kalau ada orang cakap, sesuai ke beras bukit ni kalau makan untuk kesihatan, contohnya nak orang yang ada darah tinggi, kecil manis ke, ataupun yang untuk diet je, sesuai ke makan beras? Betul, ya. Yang selalunya yang beras hitam kan dia banyak antioksidan. So jika beras putih memang sudah kebanyakan khasiatnya sudah dipolishkan, sudah dipisah. Tapi jika nak makan untuk kesihatan, kita makan beras yang ada warna merah, ungu, hitam atau beras terang. Ini khasiatnya lebih tinggi lah. Baik. So, yang gambar ini tunjukkan cara petani di tanah tinggi untuk tanam padi. Kita pergi kawasan tanah tinggi Baklawan, dia masih Di mana ni Baklawan? Di mana lokasi? Baklawan dekat dengan Lawas. Alright, menarik, cantik gambar. So ada 3 jenis beras di Sarawak pun sudah dilabelkan GI, geographical. Maksudnya beras ini cukup istimewa, karakteristiknya istimewa. Hanya dikeluarkan di kawasan yang tertentu. For example, our Bario rice is from Bario Hainan, Bacok rice Ibu Nibong Batong, dengan beras biris dari Simunjan. Ya, ada labelkan geographical indication Sarawak. So walaupun kita dengar banyak kebaikan beras Sarawak ini, tapi pengeluarannya semakin merosot setiap tahun kerana the farmer, they cannot make a lot of money from tanam padi. Di supermarket pun banyak beras import yang lagi lebih murah
harganya antara RM2.60 sampai RM3 1 kilo beras. Tapi beras Sarawak ni 1 kilo berpuluh-puluh ringgit. So ramai consumer mereka kerana harga kan, so I would say 95% will go for the cheaper imported rice. Because of that, the farmer tak dapat rezeki yang bagus. Yang generasi muda pun tak minat membeli bidang tanam padi. That's why our rice production is getting lower and lower. So that is when our company Antares Venture come in to support the Sarawak paddy industry in Sarawak. So our initiative is to commit to bring economic empowerment and sustainability to rural farmers and paddy industry across Sarawak. So we are determined to preserve our proud paddy planting tradition and varieties of premium rice in Sarawak. So we believe through effective collective marketing is the way to create a greater demand, with the vision to enable our farmers to prosper while growing and preserving their indigenous farming activities. So visi kami nak bantu petani untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus dengan kehidupan yang lebih bagus. Pada masa yang sama kami dapat kekalkan pengeluaran beras mewah di kawasan ini. So inilah produk kami. Ya, so yang beras Bario dari tanah tinggi Bario dari kaum Labit, kami ada beras Adan, beras siap, beras hitam dari kaum Lun Bawang dari Baklaran. Kami ada beras Bajong, beras Ungu Bajong, beras Bali Keladi dari kaum Bat di kawasan Betong dan Sri Aman. Kami ada beras Wangi, Bonyo Dragon Rice, Black Rice, beras merah dari kaum Bidayu. So banyak lagi kami yang tidak dimakan di sini. So other than rice, kami pun ada produk lain macam Bali dengan millet dari tanah tinggi. Kami juga pakai beras Sarawak untuk keluarkan produk lain macam value added product misli beef yang dibuat daripada beras hitam Sarawak. So, pada masa yang akan datang kami akan keluarkan minuman yang hasil daripada beras Sarawak. So kerana sekarang ramai yang kerja di bandar kan sudah tak banyak masa untuk masak beras ke buat. Bukan tak pandai, malas masak. Mungkin bukannya malas lah, masa yang tak ada masa. So kami akan keluarkan minuman yang buatan beras, sangat ya itu masuk dalam masukkan air panas, you boleh dapat satu breakfast yang healthy. Wah, menarik tu. So, belum pernah saya tengok lagi, tapi ini memang menarik. Saya nak beli nanti. Belum lagi keluar. Belum keluar lagi. Bila dijangka keluar? Bila dijangka? Dikongsikan. Dalam akhir tahun ini kami akan keluarkan. Akhir tahun, ya. Akhir tahun. Apa yang nak beli tu, tunggu akhir tahun ni kan. Supaya tak keluarkan. Okey. So sekarang pun ramai ibu yang moden kan, apabila anak mereka sampai bulan 6, so mereka dari susu mereka akan bagi makanan yang lebih solid. So selalunya solid food. So selalunya ibu-ibu akan beli beras yang berkualiti tinggi, beras yang bagus, akan buat bubur, akan blendkan bubur tu untuk bagi anak makan. Tapi sekarang susah nak cari beras macam kan. Nak masak lagi, nak blend lagi. Ya.
So I want to make into the powder, the rice powder. Oh, dia So dah powder. ibu so just beli yang ini satu can, masuk dua sudu teh, masukkan air suam, mereka sudah dapat satu macam bubur untuk bayi lah. So bayi yang umur 6 Lagi Ya. memudahkan. Lagi memudahkan. Ya, pengguna lagi lah, maksudnya lagi malas orang. jika Orang jadi malas, tapi baguslah dia memudahkan kita. Yalah, masa kadang-kadang semua bekerja kan. Jadi sesuai untuk Betul. golongan pasangan yang busy. Bagus, that's a great product Ya. lah. Okay, I see. Ada lagi produk Ini- selain produk ni? Oh, itu saja. Ya, itu by-product yang kami akan keluarkan. So sekarang produk kami pun sudah ada di supermarket di Sarawak. Mau nak tanya, kat mana nak dapatkan produk ni? Okay, ceritakan. Ya. Kat mana nak beli produk? Dalam di Semenanjung saya ada supply untuk beberapa wholesaler lah. So antaranya ada Mewah, jika you pergi supermarket you tengok ada brand dagang Mewah. So Santan Restaurant di Mid Valley, Green Frontier, dan akhir bulan ini akan start di Jaya Grocer. Dan online pun dapat beli produk saya. So Online kan? in Kat future we hope to online di Buy Malaysia, Shopee, our shop pun dapat cari produk. Okay. So business kami involved in the production, in processing, and in marketing, and we look forward to set up a retail shop also. Satu retail shop yang temakan bijirin yang sihat lah. Sekarang ni dah ada ataupun plan masa depan? Ya, ini plan masa depan yang kami akan Depan lah. set upkan yang kedai yang jual Baik. bijirin beras yang banyak jenis lah. Bali, nut, buckwheat, semua jenis bijirin atau yang sehat. So we are looking at target at minimum 150 to 300 types of product. So dia punya konsep lebih kurang macam ni lah. Menarik. Akan di set upkan di Malaysia, yang Semenanjung dan di Singapura. Jadi produk-produk yang ada sekarang ni ada tak dipasarkan di luar negara? Dan negara apa yang dipasarkan? Sekarang mungkin bulan depan kami dapat ekspor pergi Singapura. So sekarang kami masih tunggu lagi approval, permit jawapan dari so sudah apply, so we are waiting for the approval from Kawaselia Padi dan Beras Sarawak federal lah. So from here we hope that it can be a global and sustainable business for the farmers. So at the same time kita dapat offer customer dengan makanan yang berkhasiat dan sihat lah. So pada masanya kita boleh support the livelihood of our Sarawak rural paddy farmers and contribute to the sustainability and continuity of Sarawak production. So this is my presentation. Thank you. Alright, jadi terima kasih kepada Encik Brenda kerana sudi kongsikan produk, kongsikan pengalaman, pengetahuan dan juga maklumat berkaitan dengan perniagaan ataupun bisnes penanaman padi dan juga beras ini. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu saya nak dengar sendiri harapan peribadi Encik Brenda. Jadi boleh kongsikan. Silakan Encik Brenda. Okey. Memang di pasaran banyak beras yang lebih murah, mampu dibeli lah. Tapi setakat ini Malaysia, terutamanya di Sarawak, kami belum lagi achieve the self-sufficiency level. Maksudnya jika kita ada supply kita terputus lah. Jadi jika kita punya supply beras terputus, Thailand, Vietnam tidak
jual beras kami lagi. So di Malaysia dan di Sarawak kami belum dapat sufficiency lagi. So jika supply beras terputus, kami tak dapat untuk tanggung permintaan beras di negara kami. So dengan itu saya harap consumer dapat membantu atau support beras tempatan, support beras istimewa dari Sarawak ini. So sekarang semakin banyak yang modern variety, hybrid yang dikacukkan di dalam lab. So jika kita tidak support yang padi beras istimewa macam beras Sarawak macam ni, so mungkin satu hari beras macam ni akan kehilangan. Semua diganti dengan beras modern yang khasiatnya lebih kurang, jauh lebih kurang daripada beras original Sarawak ni. So yang beras moden ini kebanyakannya karbohidrat saja untuk makan untuk kenyang, tapi hasilnya tak berapa banyak. Dengan saya nak create satu awareness to help to promote our Sarawak rice, specialty rice, local rice. Harap pengguna di luar akan lebih support to this rice and beli beras tempatan Sarawak atau Malaysia untuk support industri padi beras supaya industri ini dapat dikembangkan lagi. Farmer pun dapat income atau rezeki yang lebih bagus dengan kehidupan mereka dapat ditingkatkan lagi. Saya punya wish lah. Alright, terbaik. Terima kasih atas pandangan dan juga harapan yang dikongsikan bersama kita, dan pada saya sendirilah juga Mr. Brandon ya. Pada saya lambat laun isu kesihatan ni akan menjadi satu isu atau main faktor yang sangat besar dalam kehidupan ya. Khususnya dalam penjagaan kesihatan yang bermula daripada pemakanan. Apa yang kita makan itu akan membentuk apa yang diri kita ada dan akan datang. So sesiapa yang menyedari dan sedar akan kepentingan penjagaan kesihatan itu, dia haruslah memilih makanan yang berkualiti, yang baik, yang asli, yang tulen, supaya ya kesihatan kita dapat dijaga dan kita dapat hidup dengan harmoni lah. Dengan bermula dengan pemakanan itu makanan beras. Sampai itu juga kita dapat mengekalkan tradisi dan juga warisan, khususnya warisan beras Borneo, ya, yang mana yang sangat unik, dia punya ada signifikan dan keunikan dia sendiri, dan siapa lagi kalau bukan kita, masyarakat atau komuniti yang support. Okay? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Brandon dan kerana sudi bersama kita pada hari ini dalam segmen show off. Rasanya di sini sajalah sampai ya, dan Mr. Brandon ni bertuah sebab dia antara last participant atau last yang dalam minggu PKS, sebab hari ini adalah minggu yang terakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih dan all the best Mr. Brandon. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jadi dengan itu kita menutup tirai pada minggu ini dalam minggu PKS anjuran SME Corps dengan kerjasama seberdinamik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kru, saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan semua pihak yang terlibat lah. Saya langsung atau tidak langsung juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang share, yang support. Saya tak nampak siapa yang support. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjayakan program SME Show Off pada tahun 2021 ini. Jadi akhir kata saya bertemakan mula berdikit, azam langit, support local, support PKS. Jumpa lagi pada tahun hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.